kita duduk dengan adab. Moga-moga Allah Ta'ala bagi faham pada kita dan juga taufik supaya kita boleh amal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyira wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa qala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saudara dan kaum ibu yang dirahmati Allah sekalian, pertama kali kita sama-sama syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahman-Nya Allah, rahim-Nya Allah, karim-Nya Allah, halim-Nya Allah, hakim-Nya Allah. Segala sifat hakiki yang ada pada Allah, Allah Subhanahu wa taala telah bagi kemudahan pada kita pada hari yang mulia Jumaat Mubarak kita hari ini. Kita boleh buat perhimpunan ni dengan nisbat agama. Ini perhimpunan yang paling menghargai sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi perhimpunan tetap kita panggil kaum ibu ni, wanita muslimah memang ikut kita nak panggil. Perhimpunan kaum ibu kita ni ia bukan mudah. Kebiasaan lama-lama sekali, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita apa ni wikrit dia panggil, dalam keadaan sekarang ni dia susah. Tapi dengan kebaikan juga, dengan buat kita duk jaga apa panggil apa ni matrakan bahasa Sia kata. Kita jaga pesanan-pesanan ulama, jaga hukumat kerajaan. Jadi Allah Ta'ala bagi kemudahan pada kita semua. Jadi bagi kemudahan. Ini adalah kemudahan ini adalah daripada Allah. Sengaja Allah dengan lama kita buat, kita putus. Boleh hadis sini ada minggu ada gapo. Tapi kita kira umum lah, seluruh negeri kita, bahkan seluruh dunia. Jadi ada kesusahan sikit bab usaha kita, perhimpunan kita dengan nisbat agama. Tapi dalam keadaan dekat nak setahun ataupun setahun lebih kurang, saya muzakarah wanita muslimah ni kali pertama di sini lah. Dengan tahun lepas dah mari. Lepas tu lama cuti tak boleh buat perhimpunan. Jadi buka dengan di sini, buat pipo di sini. Masya-Allah. Dengan amalan orang sini lah, kekuatan amalan wanita muslimah. Hari ini Allah Ta'ala bagi kemudahan, bagi taufik hidayah pada kita dengan hajat dan talab, dengan bersungguh-sungguh, dengan kandak daripada kaum ibu wanita tetap usaha agama, kandak pada agama ni Allah bagi dan kemudahan. Walaupun dalam keadaan tak begitu bebas lagi, kita duduk dalam matrakan orang panggil, duduk dalam jaga duduk dalam rabbiak orang panggil, jaga-jaga lah. Allah bagi
Sebab tu bukan mudah ni. Lebih-lebih lagi kita orang Tino ni, saya duk muzakarah, duk bincang semua. Tetap orang Tino ni dia bak sibuk, bak tugas dia, masa dia tak luwe. Masa sehari semalam ni 24 jam supaya belaka orang jatuh orang Tino. Toke nak koli jadi punam, jadi putam, pemimpin rakyat. Ya ada 24 jam kita tengok dalam jam kita ni, sehari semalam cerah gelap. Tapi dalam 24 jam ni kalau masa hak sibuk, hak tak luar sekali orang Tino. Kalau banding orang Tino. Kalau kita tengok orang kerja dah, orang kerja semua ni orang jatuh. Tapi apa saya panggil orang Tino yang paling sibuk masa. Sebab sibuk tu siapa tak ada nak rehat. Nak Tino tugas dia banyak. Orang jatuh kita nampak ya tubik pada rumah tu mula kerja dia ke. Tubik pada rumah katakanlah pukul 8 pagi. Ya esok dia pukul 4 petang. Kalau orang bagi kerja malam ya tubik petang dah. Kita tengok luar negeri di mana KL Johor saya duk tengok ni. Mula asar pukul 2 kadang. Pukul 2 petang dah. Ya sebelah malam ya tubik lewat. Lepas tu selepas pada tu rehat. Ni di segi masa saya nak kecek deh, di segi masa. Tapi orang Tino ni tak kira lah masa mana dia kerja ni. Saya duk tengok lah pengalaman dalam rumah tangga, dalam keluarga. Mana dia berhenti kerja dia ataupun dia luar dia ni masa tidur. Tidur, habis gerai panggil pejam mata, rehat waktu malam. Celak mata tu seolah kata mula dengan kerja. Kita orang jatuh ni celak mata ni mana ke peluang kita boleh rehat, kita boleh peluang banyak perkara. Orang Tino ni celak mata dia, kita katakanlah mula pagi semaya subuh, lepas pada tu masuk dapur dah. Makan suami, anak, masuklah cuci baju, sipir rumah. Sehari sampai gelap gitulah. Ni saya nak ayat mula-mula sekali mahanya harga hak kita buat peripun ni hari ni. Masa hak kita dalam keadaan sibuk ni kita pakat tangguh masa keperluan kita, kandak kita, hajat kita, semua kita mari tunaikan untuk talab, untuk terima, untuk muzakarah, untuk maksudnya kita panggil usul agama lah, huduh-huduh cara kita ni masuk usul agama. Nak panggil huduh tak boleh agama ni, tapi nak ayat kata harganya sebab kita talab kaitan dengan agama. Satu saah di sisi Allah kaitan dengan agama ni, dalam dunia ni tak ada bandingnya, tak ada harga nak bayar dia. Sebab tu dalam kesibukan begitu sekalipun Allah bagi taufik, Allah pilih kamu semua wanita muslimah, kaum ibu. Sebab tu kita seorang hamba yang dhaif, yang lemah ini, yang tak ada kuasa apa ni, kita kena banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut kata manusia ni, bahkan kita kira umum makhluk. Sebut kata makhluk, benda hak kena jadi ni dia lemah belaka, dia dhaif lah, dia tak ada kuasa. Makhluk dia kena tupai Khalik, yakni Allah yang mencipta kita, yang jaga kita, yang bagi rezeki pada kita. Kita hanya mamluk, kita hanya marzuk, kita tupai rezeki, kita kena jadi mamluk, makna kita kena jaga, makhluk kita kena jadi. Semua ni kena tupai Khalik, Malik, Razik Allah. Apakah lagi kaitan dengan amalan? Amalan yang kita boleh buat, masa yang kita boleh bagi pada agama ini betul-betul kasih sayang, kesiabelah Rahim, Karim, Halim Allah yang hakiki, yang sempurna Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab tu untuk nak syukur atas nikmat ini, macam mana hari ni kita nak guna masa yang ada baki lagi dalam kehidupan kita ni. Masa selagi mana Allah tak panggil kelik. Hak ni panggil masa yang ada pada kita. Selagi mana Allah Ta'ala tak hantar malaikat Israel mari ambil nyawa kita tu, orang panggil masa ada kita. Tu untuk nak syukur atas nikmat hak saya sebut saat ni, Allah Ta'ala bagi pada kita kemudahan, kesihatan ni. Untuk syukur kita nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak guna masa kita tu menghargai sekali. Tak lain tak bukan kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Masa kita hak sepenuh sekali, hak menghargai sekali. Masa kita yang mana kaitan dengan agama. Sebab agama ni lah kejayaan bagi setiap lapisan manusia.
Seolah kata siapa guna masa dia yang sebiji, yang sikit ini yang ada dalam dunia samantara ini, kaitan dengan agama, seolah kata dia dapat kejayaan dah. Walaupun sesaat, dia maha di sisi Allah Ta'ala. Walaupun kita fikir tentang agama saatan, maka satu ketika seperti kita ni panggil saatan. Satu ketika, ada riwayat kata 45 minit, ada riwayat kata 20 minit. Kaitan dengan agama ni menghargai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sangat begitu, tak ada harga nak menghargai, nak tiraka, tak ada. Sebab tu saya nak ayat kata hari ni kita nak syukur atas kebaikan Allah Ta'ala bagi lagi, nak supaya masuk dalam janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita syukur atas pemberian Allah, nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi kita ni, Allah nak tambah. Supaya Allah tambah nikmat lagi, Allah guna kita lagi. Nak syukur ni satunya kalimah alhamdulillah. Hak saya sebut mula-mula sekali mukadimah ni, ibtida alhamdulillah. Hak tu lafaz dengan perkataan. Tapi yang kedua, hak sebenar, hak hakikatnya, hak ni, hak kita nak muzakarah, hak kita nak kecek ni. Mana apabila kita guna diri, masa, harta kita ni kaitan dengan agama Allah, dengan maksud yang Allah Ta'ala hantar kita mari ke alam dunia, itulah masuk dalam orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu masuklah janji lah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita syukur dengan lafaz alhamdulillah, dengan gerak usaha macam mana pun masa kita, diri kita, harta kita kait dengan agama, maka Allah akan tambah nikmat. Tambah nikmat ni dua perkara ulama sebut. Satu, Allah Ta'ala mengekali kebaikan hak kita syukur, baik di segi zahiriah, hak kita syukur atas rezeki, atas nikmat hak kita nampak tengok, Allah mengekali, Allah jaga nikmat ni. Yang kedua, Allah tambah lagi. Kalau buat amalan, Allah mengekali amalan kita, Allah guna kemudahan kita dapat istiqamah. Lah kita ramai-ramai ada usaha ini, ada orang yang boleh istiqamah berterusan dengan amalan dia, boleh jaga. Semaya awal waktu dia zikir pagi petang, baca Quran, ada hak tambah lagi puasa sunnah, ada hak bagi banyaklah ibadat-ibadat dia boleh jaga. Orang panggil berterus. Hak ni panggil Allah jaga betul-betul. Lebih lagi dalam wikrit. Gapo yang panggil bahasa Melayu saya tak erti panggil masyhur wikrit kada hak duk berlaku ni. Orang yang boleh jaga istiqamah, orang ni betul-betul Allah Taala jaga dia. Tu dia panggil nikmat hak Allah Ta'ala janji. Kata nak tambah di sini dua ulama kata mengekali nikmat, tambah bagi kebaikan lagi, boleh buat lagi hak baik lain. Kita misal kata kita syukur bab semaya, Allah mengekali kita bab semaya, Allah tambah amalan lain pula lepas pada semaya. Orang syukur bab zikir, Allah mengekali dia zikir dia tu, Allah tambah amalan lain. Sebuah hari ini satu tambah ataupun mengekali atas puak kita ni. Seperti di sini saya 2 kali dah, ni kali yang kedua. Seolah masuk dalam istiqamah orang sini juga amalan peripun ni. Bukan Allah tambah dalam keadaan sekarang suasana duk berlaku, Allah bagi kebaikan pada kita. Ini kita tak nampak tengok ni. Ya bukan mudah. Bukan main ni buat kita ni berlainan tempat, berlainan kampung, berlainan. Ni nak royak hak mula-mula, nak royak harga dulu. Nak wi ibu-ibu dan semua saudara puak kita ni wi nampak. Takut kita duk lupa, duk rasa kata kekuatan kita, kebolehan kita, kepandaian kita, tidak. Kita kena nafi diri kita, nak wi nampak kata ini Allah. Dalam keadaan sekarang bukan mudah. Sebab tu supaya Allah bagi kemudahan lagi ni, kita kena betul niat buat kita semua ni, dan kita azam, kita niat lagi dan lagi supaya kita nak usahakan agama ini, nak usahakan berterusan gereja ini dan nak jaga hukum Allah ini. Pertamanya, macam mana sebagai tiye agama hak janji Allah, siapa jaga agama Allah ni, Allah nak jaga orang ni. Dalam mafhum hadis Nabi, siapa tegak semaya, siapa jaga semaya, orang ni orang jaga agama. Tu salah satu jaga agama, jaga semaya. Sebab tu dalam hadis yang saya sebut tadi, dalam mafhum hadis yang mana perkataan Sayyidina Ali, orang yang boleh jaga masa dia dalam hidup dunia, jaga yang baik, jaga waktu semaya. Semaya awal waktu, semaya biar sepenuh. Semaya biar dapat kata boleh ambil istifadah lah semaya. Dan kita orang usaha, orang kerja, dek kecek fak kita semua ni orang kerja kan. Sebenarnya
Kita kena boleh ambil dah hari ni istifadah, dia panggil faedah. Hak janji Allah dalam semaya, kata orang jaga semaya lah nak jaga dia. Dan selesai masa Allah gapo dengan semaya. Hak Nabi ajar keluarga dia. Sebab tu kata Sayyidina Ali, orang yang jaga masa semaya ni. Sebab semaya tiada agama. Siapa tegakkan tegakkan semaya, kukuhkan semaya, orang ni duk tegakkan agama. Orang ni duk kukuhkan agama, maka Allah akan kukuh dia. Allah tegakkan dia. Lepas tu kebaikan lain lagi, golek ke Allah nak kubur lepas pada semaya. Allah nak terimakan doa dia lepas pada semaya tu. Allah tak tolak doa orang yang semaya, lepas tu doa lepas pada semaya. Sebab tu semua mula pekerjaan kita ni lepas pada semaya. Ada satu hadis, satu kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat minta nak pergi menego di Syam. Di sahabat ni ada orang buat menego, ada orang buat cocok tanah. Kita jangan nampak kata sahabat ni orang tu heredo, orang duk les sejik, orang duk tahjadah 24 jam. Tidak. Sahabat ni Allah Ta'ala buat jadi pengikut Rasulullah yang Allah Ta'ala redha. Sawuk ataupun sahabat Nabi, sahabat. Hingga jadi contoh pada umat sampai kiamat. Kehidupan dia tu redha berlaku. Sebab tu dalam kisah sahabat ni, hari ni kalau kita nak ukur dengan kehidupan kita, tak ada orang hak mana kita nak ukur kata, oh kita zaman law ni tak serupa, tak ada. Allah Ta'ala buat sahabat ni, bahasa Syiah kata, jok panggil rakyat, jok panggil orang rendah. Jok semiskin-miskin, susah-susah hingga kata hamba. Tak ada lah darjat hamba dalam manusia ni hak rendah law ni, tak ada. Zaman kita tak ada. Zaman Rasulullah, zaman Nabi, zaman sahabat ada orang jadi hamba. Darjat hak rendah hamba pun ada sahabat, tapi hamba hak tu hereda. Kita ni hamba belaka, hamba Allah. Tapi sahabat hamba manusia sekali lagi. 2 kali hamba. Tapi dia adalah Tuhan redha. Naik siapa? Jadi raja, jadi pemerintah, jadi pemimpin. Dia Tuhan redha. Semiskin, kaya, pemimpin, rakyat, orang milik harta, semua sahabat ni kalau kita nak tanya kisah dia, kaji kisah-kisah sejarah, tak ada. Zaman ni kita nak kata apa? Kita sibuk. Kita orang berniaga besar. Sahabat berniaga besar lebih pada kita. Kita orang miskin. Sahabat miskin lebih pada kita. Kita jadi pemerintah, jadi punam. Sahabat punam lebih pada kita. Hari ni punam kita ni kira negeri ya. Sahabat 3 suku dunia. Tapi dia radhiyallahu anhum. Dapat redha Allah. Sebab tu saya nak ayat kata, siapa jaga hukum Allah, Allah jaga dia. Baik dia duduk dalam pemerintah, baik dia duduk dalam perniagaan, baik dia duduk dalam rumah tangga, baik dia duduk dalam serendah-rendah darjat manusia. Sebab sahabat semua dapat radhiyallahu ni, orang yang jaga hukum Allah. Lepas tu siapa jaga semaya, satu perintah, satu hukum dalam rukun Islam. Apa saya kecek bab semaya hari ni? Sebab Nabi hajar, saya nak kecek hak Nabi hajar umat, hajar kepada anak, hajar pada isteri, hajar pada keluarga. Bahkan pesan kelimah ni belum mati, besar. Saya mari terletak saat ni ya, mari dalam fikrah. Jadi orang wak main-main. Kada wikrit, kada suasana sekarang kita tupu pada benda tu, kita tuju pada benda ni, kita tawajuh pada benda tu, kita bergantung dengan sebab tu. Sebenarnya Nabi Allah bagi pada kita satu hadiah untuk selesai segala masalah dengan semaya. Nabi SAW pesan anak-anak dia, isteri dia, bab semaya. Kamcap targhib bab semaya. Ada peristiwa masa Allah gapo, tawajuh dengan semaya, minta pertolongan Allah melalui semaya. Ini Nabi SAW. Masa nak pejam mata, nak tinggalkan umat ini, nak tinggal dunia, nak kelak jumpa dengan Allah, Nabi sebut semaya. Ummati salah, ummati salah. Ni mari dalam fikrah saya nak kecek sebenar, kita duk kecek dah, kita duk muzakarah dah. Tapi hari ini dalam keadaan learning, orang terlupa kepada amal. Orang terlupa kepada alat senjata yang besar hak Nabi tinggal kita. Satu pemberian Allah, hadiah pada ini umat. Saya panggil kelima hadiah. Sebab lepas pada semaya turun, Nabi direct royak kepada sahabat, kata lepas pada ni, kamu ada masalah gapo? Barai ras, direct dengan Allah Ta'ala.
Besar ni. Seolah kata Nabi kata tak kena main duk ngaku nak royak dia. Dulu sahabat main ngaku dengan Nabi, main duk royak cerita ke apa. Memanglah satu kerkozari, satu cerita mesyuarat dengan Nabi. Tapi Nabi tetap tegakkan hati sahabat. Hari ni mu ada masalah ke apa? Royak pada anak, tekun ke semaya. Royak pada isteri, tekun semaya. Royak pada sahabat semua. Pasal pada umat sampai kiamat. As-salah. Seolah kata ini hadiah daripada Allah Ta'ala nak selesai segala masalah. Jok masalah dalam rumah, sampai masalah dunia, masalah negeri. Apabila sebut semaya ni cukup lah. Sebab semaya tiada agama lah. Bawah pada tu dia ada lah anak-anak dia tu. Amalan-amalan agama yang lain. Sebab tu hari ni sebagai satu ilham daripada Allah Ta'ala lah. Tak ada cadengi, tak ada niat kata nak kecehan ni. Tapi le hati tu sifat adalah nak sebut kepada puak kita semua. Tapi ibu-ibu dengan lama kita buat berpisah dengan perhimpunan ni, dengan usaha dia setengah-setengah kampung ni sejuk asam. Tapi ada orang yang jaga amalan minggu amalan hari dalam rumah tu, alhamdulillah. Kita syukur yang Allah Ta'ala tetapkan kamu semua boleh jaga istiqamah. Tapi saya nak bagi lagi untuk diri saya sendiri, keluarga saya dan kita semua, adik-adik kita semua. Hari ni macam mana kita tupu kepada Allah. Ni satu kerja kita ni. Ya pucuk mari situ. Sebab semaya adalah tiada agama. Apabila kita boleh tegakkan semaya, boleh jaga. Kita jangan lupa janji Allah atas ini umat semua. Apabila kita jaga agama Allah. Saya kecek semaya ni sebab semaya tiada agama. Orang boleh jaga semaya, dia boleh jaga benda lain. Tapi kalau orang tak boleh jaga semaya, orang buat main-main dengan semaya, dengan benda-benda lain pun dia buat main-main. Dia mari situ, pucuk. Sebab tu sahabat dia boleh selesai masalah. Masalah keluarga, masalah makan minum, masalah pakaian, masalah hidup mati, masalah nikah kahwin, masalah hukumat, masalah kerajaan dia, pemerintah masa tu, masalah dengan musuh, segala masalah dengan semaya. Tak ada dah lebih masalah lebih besar daripada zaman sahabat. Allah Ta'ala tunjuk we tengok. Setiap masalah yang berlaku di zaman kita lah ni sahabat lepas berlaku dah. Maksud saya kecil, Tok Sewi kita bimbing. Tok Sewi kita berasa serabu atas segala masalah. Sebab ada alat kepada kita yang besar, yakni semaya yang Allah Ta'ala bagi. Hanya hari ini kita terlupa, umat lupa. Kita semaya tak tinggal. Tapi nak buat macam mana semaya kita we dapat istifadah. Nak buat macam mana we gerak umat dapat semaya. Sebab saya biasa dengar Tok guru saya di Pakistan, Syekhul Hadis, Maulana Ihsanul Haq. Dia kata masalah hari ni duk berlaku semua ni, lebih lagi ujian atas orang beriman, masalah amalan orang Islam. Gapo amalan besar mudah kesal pada umat Islam, amalan semaya. Dia kata apabila umat Islam semua ni, kita kira umum lah, lepas tu kita ukur kampung kita, wilayah kita, umat Islam dalam dunia ni jaga semaya 50% dia. Semua manusia jaga 50% orang jaga. Faham kelimah ni bukan kelimah semaya. Hari ni umat berasa kata dia semaya, tapi masuk lagi lah jaga semaya. Ibu-ibu muslimah, jangan rasa cemuh ni, jangan rasa kata geno ni kecek kita semaya tak usah tinggal. Hari ni kita tanya diri kita, hari ni kita semaya tu kita jaga semaya ke kita duk semaya? Sebab janji Allah orang jaga semaya. Bukan orang semaya. Sebab ada sebut dalam Quran juga orang semaya pun masuk dengan aku ada. Semaya macam mana? Semaya yang tak jaga. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajah kata, orang yang jaga masa, orang yang jaga diri dia, jaga agama, orang jaga semaya wis sepenuh. Sebab tu hari ni kalau umat Islam jaga semaya 50%. Hari ni saya nak kecek umum, we masuk dalam fikiran kita semua, ibu-ibu semua, tanggungjawab semua, pemimpin semua, umat Islam semua. Semaya atas umat ni kalau hidup sampai 50%, Allah Ta'ala akan jaga taraf Islam tak jatuh dah. Dan Allah Ta'ala akan sekatkan kemajuan-kemajuan ghair Muslim. Musuh-musuh Islam, seteru-seteru Islam, nak khianat, nak perkara yang khianat Islam, Allah Ta'ala sekat dia. Tak jadi musnah, tak jadi mudarat.
segala masalah tak mengkhianatkan. Hanya 50% semaya. Tapi apabila umat Islam tak sampai 50%, inilah haru-haru, inilah segala masalah. Keluarga ada masalah, pemerintah, pemimpin ada masalah, lekapun ada masalah, seluruh dunia ada masalah. Ingatlah orang beriman, Allah Ta'ala wi amalan untuk selesai. Selagi mana orang beriman tak gantung kepada amalan, dia tak boleh selesai masalah. Dan bila umat Islam jaga semaya, ingatlah, kelima semaya dengan jaga ni langit bumi. Bukan semaya, jaga semaya. 51% umat Islam jaga semaya, Allah Ta'ala akan naikkan darjat umat Islam, Allah Ta'ala akan berjatuh ghair muslim. Saya sebut tara ni cukup. Segala masalah musnah, khianat Islam, dia akan jatuh. Dan Islam akan naik hanya 51%. Kalau 52, kalau 53, kalau 80, kalau 1%, no, zaman sahabat hak jaga 100%. Sebab tu segala masalah dia Allah Ta'ala bereskan dengan semaya. Sebab orang jaga 100%. Dunia akan jadi milik dia. Bahkan dunia tunduk kepada para sahabat. Sejarah ni ada cara, ada tulis. Hayatus sahabah. Ada tulis dalam sejarah. Kata orang-orang yang jaga agama, jaga semaya ni, Allah jaga dia. Allah jaga keluarga dia, Allah jaga anak dia, Allah jaga keluarga, Allah jaga isteri, Allah jaga keturunan dia. Sebab dia jaga semaya, jaga hukum Allah. Sebab tu hari ni hak usaha kita ni, baik minggu baik hari ya dalam rumah, baik bulan ni, hak tahun ni, pasal ada orang kerja pasal kelima ni, hak kita duk usaha hari-hari le kampung, hari-hari le rumah. Dan setahun sekali, sebulan sekali kita duk usaha. Hari ni kita nak bawa umat kepada agama, pada perintah Allah, kepada amal. Pakat jaga agama Allah, pakat jaga semaya, jaga masa tu. Orang jaga semaya ni lah, orang jaga masa. Sebab Allah Ta'ala buat semaya ni duduk dalam masa yang tertentu. Orang bawa diri dia duduk dalam kod ken hukum jaga semaya ni, seolah kata orang ni orang paling comel sekali jaga masa. Apabila orang yang jaga masa comel sekali, orang ni lah kehidupan yang comel sekali. Dia kaitan dengan kehidupan kita, saudara. Seluruh hidup kita, gerak-geri kita, Allah kisam, wallahi, dengan baik-baik ibu-ibu. Sebab tu perkara ni nak hidup dalam kampung kita, dalam wilayah kita, dalam seluruh dunia ini. Ni kupur kita ni, perempuan kita kan ibu muslimah. Nak tupai puak kita. Sebab yang nak mula mana? Kena mula seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mula. Nabi mula mana agama ni? Mula dalam rumah. Lepas tu dalam rumah ni nak masuk agama, ya mula daripada siapa? Mula daripada orang Tino. Nabi mula agama, tapi nak boleh masuk dalam rumah ni, ya mula daripada orang Tino. Sebab ada tarikh, ada perawatan, ada sejarah. Semua Nabi mari mula kerja agama, Nabi lah bawa mari ni. Tapi bukan setiap zaman hidup dah. Hanya hak kamil, akmal, komplit agama hidup di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waktu di zaman Nabi dulu tak sepenuh, tak samalah. Ada hak sepenuh juga di zaman Nabi Ibrahim. Tapi ada juga hak Nabi tak begitu sepenuh sangat. Di zaman mana, zaman Nabi mana, hak orang Tino tak ambil bahagian, tak usaha, tak padu, tak peduli dengan agama, zaman tu agama tak hidup. Sebab apa tak hidup? Agama tak ada lah keluarga Nabi, lah rumah tangga Nabi. Sebab apa? Isteri Nabi itu tak ada agama. Ni saya kata, hak saya sebut tadi, kisah yakin dengan amalan semaya, ia mula daripada kita kena usaha di mana? Mula di rumah kita. Hari ni nak mula puak kita, hari ni kita nak buat dah ni kan? Mula daripada wanita. Sebab apa? Allah Ta'ala sebagai sunnatullah. Tertib Allah Ta'ala, sunnatullah ni panggil tertib. Allah Ta'ala buat gitu. Agama akan tersebar seluruh dunia dengan usaha. Usaha siapa? Usaha Nabi. Mudahnya usaha Nabi, cepatnya usaha Nabi, sebab bantuan pertolongan dia tu, sokongnya tu daripada isterinya. Yang ni kaum ibu wanita meban hak kita buat majlis hari ni. Sebab tu kita nak mula mana
Nabi mula dengan keyakinan, yakni kalimah iman la ilaha illallah. Situ Nabi mula kepada keluarga dia. Lepas pada tu gapo hak saya sebut sini, khas maya. Setiap orang ucap kalimah, Nabi hajar mula-mula lepas pada kalimah, yakni semaya. Dalam keluarga sendiri, hak Nabi hajar isteri dia mula-mula hajar semaya. Umat Nabi hak mula-mula sekali semaya, umat Nabi, ummah pracaca. Siapa dia hak mula-mula semaya? Orang Tino. Isteri Nabi Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sebab tu kalau kita kaji baik-baik bukan main-main ni. Nak royak wifak kita nampak, nak menghargai, nak wifak kita mula. Pas mudahnya kerja agama dengan sebab isteri Nabi. Dan bagi sebagai lagi dalam tu dengan anak Nabi. Anak Nabi terbiah daripada siapa? Dengan isteri Nabi. Orang Tino. Dalam dunia ni manusia 7-8 ribu juta. Hak ramai dalam manusia orang Tino. Hak lebih ramai daripada orang Tino siapa? Ada lagi ke? Orang Jateng. Orang Jateng kalah. Orang Tino ramai. Lebih ramai pada orang Tino kanak-kanak, budak-budak. Pas budak yang nak tupai terbiah siapa? Tupai terbiah ibu. Sebab tu penting dan penting dan penting. Bagi usaha wanita, nampak yang main-main ni, mahal buat kita walaupun berapa bulan sekali buat peripun ni. Berapa saat, berapa minit kaitan dengan agama. Sebab agama tak akan maju tanpa wanita bagi sokong ni. Allah kira sama. Hak ni sunnatullah. Allah buat di zaman Nabi dulu dah. Tertib Allah Ta'ala buat kita tengok dah. Kekuatan Nabi, umur panjang Nabi, mukjizat Nabi bersama dengan Nabi. Jibril bersama dengan Nabi. Tapi isteri Nabi tak bersama dengan Nabi. Tak zahir agama. Tak usah kata oleh kampung wilayah yang nak hidup agama. Le rumah tangga dia sendiri, anak pun tak ada agama. Buku orang Tino tak ada agama. Sebab tu penting nak siapa pahak ni, siapa pahak ni. Memang alim ulama, orang kerja agama, orang usaha agama dia nampak gambar. Tapi orang hak lebih mahir lagi bab orang Tino, pengerban orang Tino, ahli kitab. Siapa ahli kitab yang sebut dalam Quran ni? Yahud. Buat ni dia kaji, dia tahu. Kata setiap kerja buat kita maju dengan orang Tino. Sebab tu saya nak royak harga orang Tino hari ni. Tok sewi kita pandai lekeh diri kita sendiri. Tok sewi kita tupu pada benda lain. Ibu-ibu muslimah, jaga-jaga. Agama hidup dalam rumah kita orang Tino. Agama maju dalam kampung kita orang Tino. Memang Nabi orang jatuh, tapi terbiah ngasuh dia tu Allah ambil orang Tino. Jok daripada tahriba lagi Allah Ta'ala hantar orang Tino mari riba Rasulullah. Apakah lagi harta benda? Apakah lagi kecek pe? Apakah lagi semangat? Apakah lagi jizbah? Gapo lagi segala kemudahan wanita? Sebab tu ibu-ibu tempat kita, wilayah kita, negeri kita sekarang lah ni. Kita tengok dengan mata nampak belakang Walaupun tak gimana lah ni dunia maju, boleh tengok gapo duk berlaku, keadaan gapo. Bukan saya nak oyak masalah COVID, masalah penyakit. Nak oyak kata masalah suasana agama Perintah Allah cara Nabi lagi hidup dalam diri kita sendiri, dalam anak kita, dalam jiran, dalam orang kampung, dalam umat agama. Gapo perintah Allah sunnah Nabi. Bukan perkara ni perkara mahal belaka ni. Hak kita nampak mahal gapo kebun tanah, kebun deria, kebun dokong, kereta mutu, mah perak perkara hak tu ya kita nampak benda mahal. Memang mahal di sisi kita. Tapi kita terlupa benda hak mahal dalam dunia ni. Mahal hak Allah Ta'ala telah bagi kepada kita. yakni ad-din, agama. Benda hak kita mahal, kita rasa mahal sebab kita letih. Kereta kita beli dengan harta, dengan duit kita letih nak boleh. Pakaian kita beli hak brand, kita ambil duit saya nak belanja. Kita kupur duit banyak mana. Kalau orang main chair, nak tunggu chair apa bulan, nak boleh duit 10,000, 20,000 stokar duit nak beli barang brand. Kena tunggu bulan ni tu. Sebab tu kita nampak beli, hak kita beli tu harga sebab kita letih, sebab kita habis masa. Kereta baik, mutu baik, rumah baik, pakaian baik, makanan baik, semua kita letih.
Tapi kenapa hukum Allah, sunnah Nabi, agama duk rusak le kehidupan keluarga kita, rusak le kehidupan isteri kita, rusak le kehidupan anak dara kita, rusak le kehidupan anak wairun kita, rusak dalam rakyat kita, rusak le kampung kita, rusak le wilayah kita, rusak le dunia. Tak ada siapa titik air mata, tak ada ibu titik air mata, anak tak ada perdah, tak ada ayah titik air mata, isteri terlucu dengan agama. Mak ada saya sebut kelimah berat lucu dengan agama sini, lupakan hukum Allah. Kadang-kadang tak yakin dengan janji Allah, kadang-kadang wak main dengan semaya, kadang-kadang hak lebih lagi wak main dengan perintah Allah, wak main dengan sunnah Nabi. Siapa keruk dahi supaya rusaknya benda hak kita usah. Siapa keruk dahi supaya rusaknya mutu baru, kereta baru hak kita beli. Siapa keruk dahi dan keluar air mata satu kehilangan benda hak kita usah titik peluh. Saya sendiri pun kalau tak ambil usaha agama, tak buat mesyuarat, tak pakat buat risau, tak fikir, tak wi masa dengan agama, kadang-kadang galik anak kita hanyut tak khabar, isteri kita raik jatuh amalan kita tak ada rasa gano. Bila kita mula wi masa, bila kita mula mesyuarat tupu untuk agama, bila kita kecek hak agama, kita akan nampak anak kita akan nampak isteri kita baru kecil, bahasa kecil hati sikit-sikit. Hak ni harga hak sahabat perasa ni nak bicara dengan kaum ibu dan segala umat ini. Hak sahabat berasa sebab sahabat letih. Hari ni kita letih dengan kebenda kaum ibu maaf ni bukan duk kata saya pun sama juga. Nak buat macam mana kita nak kembali semula. Berapa orang menangis masalah masjid. Berapa orang hak titik air mata sungguh bangun malam akhir tangis teriak masalah wanita akhir zaman. Selagi mana kita tak tupu, tak perah sungguh, tak betul sungguh, tak ada minggu kita dah buat ni, hati kita jadi sejuk, fikir kita hanyut. Dulu kita biasa fikir kampung kita bersungguh-sungguh. Orang Tino setengah tu duk Kozari, saya duduk dalam mesyuarat amalan minggu amalan hari. Orang Tino dalam satu-satu kampung fikir macam mana kampung dia, macam mana amalan kampung dia. Ada hak sanggup berpisah dengan suami dia, berpisah di sini, sanggup tolak abang dia. Cepat-cepatlah abang usah amalan masjid, betul jemaah cepat-cepat. Kampung kita fikir daripada orang Tino. Cepat be. Hari ni teruk sangat keliling kalau rumah kita, anak-anak muda dah jadi kerah mata. Anak dara dah habis malu dah kampung kita ni. Dengan fikir orang Tino sebab dia ada mesyuarat, ada peripone minggu dia tu. Dalam rumah dia ada mesyuarat semua dengan abang dia tu. Keluarga dia mesyuarat, dia ada fikir. Tapi hari ni dengan ujian Allah. Kaitan yang saya sebut awal tadi, kaitan kata kita tak gantung dengan amalan. Kita nampak asbab, kita nampak waktu kebenda kita nampak hukumat kerajaan rusak. Kita nampak pemerintah yang rusak, kerajaan negeri kita yang rusak, tapi kita tak nampak. Berapa orang nampak kata amalan kita dah rusak. Dengan amalan kita rusak, tupu kita kepada amalan tu, tupu pada semaya. Kalau kita gantung dengan semaya sebenar, kita akan teriak, kenapa semaya kita tak boleh selesai ni? Hari ni orang nak marah pada pemimpin je, nak marah pada punam je, nak marah pada pemerintah je. Tapi tak ada siapa marah diri sendiri. Kenapa semaya aku? Kenapa amalan aku tak boleh selesai? Kenapa fikir aku hanyut habis ni? Kenapa hati aku tak ada risau? Kenapa ni air muka aku tak ada berubah tetes suasana? Sebab tu pentingnya peripone kita minggu kita. Pentingnya amalan dalam rumah hari ni. Nampak sadar tamadah. Mastura wanita muslimah duk main gapo seminggu sekali, duk main gapo minggu dia. Abang kita duk main gapo minggu aku markah, duk mesyuarat gapo lepas asar, lepas isya ataupun lepas maghrib mengikut masjid masing-masing. Duk mesyuarat gapo, nak kelik lewat, nak makan nasi pun anak duk tunggu nak makan nasi, duk bincang bab gapo. Berapa orang fikir tanya khabar abang dia kata hari ni mesyuarat gapo hal kampung kita. Ni hari ni beri pone saya ni, beri pone buat kita semua ni nak betul fikir dia, muzakarah fikir. Dan setahun saya tak ada mari sini, lebih kurang lah masa setahun lebih kurang. Bahkan seluruh tempat negeri wilayah kita. Kalau tanya saya duduk dalam mesyuarat minggu dalam tanya ke Kozari, setiap tempat jatuh amalan. Kita nak hidupkan semula amalan kita, tak lain tak bukan inilah peripone. Beberapa orang hadir hari ni saya tak dapat disebutkan. Hari ni kita nak mula semula kan ibu muslimah. Nak buat macam mana? Semua setiap keluarga ni.
Dia panas mula abai-abai dia, anak jatuh dia. Dan kampung kita masing-masing bangun seperti mana? Nak banding dengan zaman Nabi dulu, orang panggil jauh kita tak nampak tengok. Zaman kita. Tapi zaman hak mana? Wanita-wanita ni suka tengok abai dia gerbek untuk agama. Zaman hak mana? Ibu-ibu suka tengok anak dia wi masa dengan agama. Dah ke sejuk ke kita kan? Hari ini kembali semula kepada suka minat jizbah. Seperti mana sahabiah. Jizbah dia ni jok daripada perak anak lagi. Hari ni kita tak ada ni. Zaman kita tak ada. Sahabat Hadrat Khunsah radhiyallahu anha, sahabiah, orang Tina. Bila anak dia 3 orang ni tarbiyah untuk agama. Apabila anak dia mati, meninggal, orang royak kata, Khunsah, anak mati dah, syahid dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia kata apa? Sebenarnya aku peru anak aku ni utuh ni wikait tengah agama. Allah terima dah anak aku 3 orang utuh agama. Titik susu pertama tu niat ibu dia ni, anak aku bela jaga agama. Hari ni niat kita pun terlupa. Sebab tu saya muzakarah, saya kecek nak kembali semula. Seluruh puak kita we ada lah fikir anak kita kepada agama. Hari ni boleh tengok suasana kita hari ni kan. Nak tupai agama belaka dah. Ni tak mati lagi, tak masuk kubur lagi. Allah kira sama. Agama ni boleh tupai dunia akhirat. Kalau dunia tak boleh tupai dah bab apa saya kecek awak bab semaya. Kalau dunia ni semaya tak boleh tupai, tak boleh selesai masa Allah, tak boleh selesai, tak boleh keadaan tak boleh tolong dengan semaya. Jangan harap Sayyid Yusuf rahmatullah alaih kata, jangan harap kata dalam kubur mu nak tupai semaya. Dalam kubur janji Allah semaya boleh selesai. Tah dunia pun boleh selesai. Hari ni nak cek kubur kita, cek tah dunia. Kalau hak keadaan masalah kecil-kecil gapo makan minum kita tak boleh tupai. Hak sakit demam kita tak boleh tupai dengan semaya. Jangan harap hak ular 70 ekor ular besar tu kau utuh, mata berapi, sorot seperti guruh kilat. Nak selesai dengan semaya kita lah kubur. Selagi mana tah dunia tak boleh selesai. Kau ibu muslimin muslimat. Banyak lagi cerita dalam kehidupan sahabat. Semua dia binakan keluarga dia ni bawa pada amalan, bawa pada agama. Sebab tu dia kerja kita ni satu kerja yang mana nak bawa agama tumbuh lagi kehidupan. Agama kita ada dah hari ni. Tapi sebab saya duk tanya tu, hari ni siapa hatiku dah hari. Jangan tengok keluarga saya sajalah. Kalau Nabi tengok keluarga saja, Nabi tak usah sampai gitu lalu. Sebab keluarga Nabi mencukupi. Fatimah binti Muhammad dia kecil lagi jizbah dengan agama. Isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, dia kecil lagi, bijak fikiran dia, waras dengan agama. Masa harta dia agama. Isteri Nabi Khadijatul Kubra radhiyallahu anha habis dengan agama, cukup keluarga Nabi. Tapi bukan untuk keluarga saja. Waktu tengok isteri mati dia kata tak cukup kain nak tuduh mayat. Nabi tengok umat. Waktu Nabi jangan tengok Fatimah binti Muhammad, binti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak daging darah Nabi. Kenapa Nabi jangan tengok tinggal tulang? Masa Nabi hidup lagi, Nabi tinggal dulu. Baru Fatimah meninggal. Apa Nabi jangan tengok dengan mata? Allah kira sam. Wallahi tallahi, demi Allah pun umat Nabi semua. Nabi ramur Rasul duk bimbing umat sampai kiamat tu. Kalau bimbing hanya isteri, bimbing hanya anak, bimbing hanya keluarga, Nabi tak kena susah. Tapi bimbing saya dan kamu semua, kamu ibu wanita muslimah. Sebab itulah rela tengok anak dia kata tulang dengan kulit, ulama kata tulang dengan kulit halus kecil. Kenapa? Masa tu Ali di Yaman. Apa tak paling tengok keluarga hati. Nabi tengok agama seluruh umat akan sapa. Satu hari Yaman akan sebab agama kepada Fatani Darussalam. Orang Yaman akan pergi kepada mana-mana tempat. Waktu tengok Ja'far pergi di Urdun, tak tengok ke Ja'far anak kecil. Bahkan Nabi wayak belum nak pergi Ja'far musyahid nah. Waktu tak tengok ke anak kecil dak. Nabi tengok Nuh di Urdun, Jordan akan jadi asbab hidayah seluruh dunia. Ja'far syahid di Jordan, Zaid syahid di Jordan, Abdullah syahid di Jordan. Urdun bawa agama serata.
Mu'ad bin Jabal berpisah dengan Nabi dengan air mata, pergi di Yaman. Apa ni? Mu'ad kata, ya Rasulullah, kami tak pergi tak boleh kah? Kami bersama sebab apa Mu'ad tak segi? Nabi kata, Mu'ad, mau gini, mau kelik hari ziarah kubur tu. Jadi cok Mu'ad jadi ziarah kubur. Tuai dak hidup ke cik Mu'ad. Mau gini mau kelik bagi ziarah kubur tu, Baitullah ada, aku tak ada dah. Mu'ad kata, ya Rasulullah, boleh tangguh. Mu'ad sore ya. Tangguh apa ke dia? Orang lain boleh. Tapi Nabi tengok noh, pentingnya ulama, pentingnya alim, pentingnya orang tahu. Mu kena pergi walaupun aku tak ada dah, pergi tak ada lah. Nabi tahu kata tak berapa hari Mu'az pergi tak ada kelik. Aku mati. Nabi kata kepada Mu'az, kalau mu nak duduk sekali dengan aku, masa hidup ni mu berpisah. Akhirat Allah tak cek. Situ Mu'az jatuh kaki tak lepas tu, naik ke sepatu kuda, titik air mata. Wallahi ku kasih kamu Mu'az. Ziarah kubur aku hati. Mu'ad berpisah dengan air mata. Kenapa? Mu'ad pun tak tunggu. Nabi tak pergi dulu. Nuh tengok di Yaman akan jadi asbab hidayah. Mu'ad akan bawa ilmu agama kepada Yaman. Hari ni saudara dan kawan ibu, kita tengok kita ya. Saya sendiri ya. Memanglah kita doa kita lemah. Kita tengok anak kita ni susah. Kita tengok isteri kita, kalau kita kacau isteri kita susah. Hari ni kita tengok diri kita. Nabi SAW tengok kita. 1400 tahun dulu Nabi suluh, Nabi nampak. Hak ni hak hakikat dah. Walaupun tak nampak dengan mata kasar tengok. Wallahualam, Allah wa'ala macam mana. Nabi sebut sesuatu perkara hak duk berlaku akhir zaman. Supaya nampak boleh kecek kata gitu. Nampak. Hai umat aku akhir zaman naik adik gano. Umat aku akhir zaman naik adik gano. Gelisah. Tak nak punya nak jawab. Hari nak mati tu umat aku nak adik gano. Umat aku nak adik gano. Qalu Jibril, qalu Israel. Nak mati ni. Bahkan tuan selamat cerak. Rehat cerak. Nabi orang yakin. Nabi sahibul ahkam, bapak hukum, gedong ilmu duduk situ. Hari ni kita tahu. Kata orang ni kada orang ikut Nabi yang surga. Kita yakin dengan hadis Nabi, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Bahkan Nabi sendiri mati tak sama. Tapi bila nak mati qalu Jibril, qalu Israel. Umat aku. Ni saya nak ayat kata pun ni kita dan kerja kita, minggu kita, hari kita, bulan ni kita, lai rumah kita, lai kampung kita. Kau ibu, kamulah jadi asbab kemudahan. Pas nak buat lah no. Jawab apa orang lain tak ada ni. Nak senang hati Nabi nak tinggal ni. Jibril kata tunggu, aku tanya Allah. Mereka cerita, Jibril jumpa Nabi Lahana cerita ni. Lahana Nabi duduk serabut. Allah royak sendiri Jibril royak pada kekasih aku. Royak pada kekasih aku Muhammad. Sawimbai pada umat. Lepas ada ambil nyawa, lepas ada tinggal dunia, lepas ada mati, lepas ada wafat. Allah kata aku sendiri nak jaga umat. Hai umat. Hai saya dan kamu wanita muslimah kamu ibu. Allah garanti dengan risau Nabi. Kalau Nabi tak serabut hari itu, tak masuklah jamin ni boleh hadir kita. Tapi qalu Jibril, qalu Israel. Nak ambil nyawa aku tunggu dulu. Umat aku akhir zaman. Umat jawab pada Nabi sampai kemat lah. Saya nak adil lah. Isteri wanita nak adil mana? Wanita muslimah nak adil macam mana? Pemimpin sekarang nak adil macam mana? Pemuda nak adil apa ni? Wanita muslimah orang tino anak dara. Hai ummati. Hai ummati. Jibril tanya Allah. Allah jawab selalu. Jibril, royak kekasih aku jaga. Hari ni saya dan kamu muslimah, kamu ibu, bapa, ayah, pemimpin semua. Wallahi, tallahi. Allah jaga dengan tawarai ini. Allah jaga dengan risau ini. Allah jaga dengan serabut ni. Kalau Nabi tak serabut hari tu, tak ada jamin ni. Allah kata nak jaga hari ni, Allah jaga dah. Mana ni, kita dah boleh makan minum. Kita dah boleh sehat lagi. Oh, orang dulu pun sihat. Tak. Orang dulu dah diakor Tuhan. Allah Ta'ala hantar bala mari selalu dah. Bani Israel, api daripada langit bakar. Telah di bumi. Jadi batu. Jadi binatang atas dunia selalu dah. Diakor Tuhan. Bah kita tak ada diakor ke? Muslimah kan ibu? Tak ada salah langsung ke?
Tak biasa buat dosa besar. Tak nanti dosa besar. Hukum Allah sikit pun bala dah. Bani Israel igat ikan berdosa ke, ikan haram ke, boleh makan. Tapi Allah larang jangan igat hari Sabtu. Nak igat hari lain seminggu 7 hari ke. Ni hari igat hari Sabtu jangan igat. Ia tak igat. Ia sekat jalan ikan naik hari Sabtu ia igat dia. Puak ni jadi kera suti kau bilah nah. Kita bukan igat ikan silap hari nah. Hari ni anak dara deraka tu Hari ni anak dara tu dah orang. Hari ni anak muda tinggal semaya. Hari ni wairun lawa ibu bapa. Hari ni isteri deraka suami. Hari ni isteri jawab mulut suami. Hari ni suami zalim dengan isteri. Tak dosa besar ke ni? Suami yang zalim dosa besar. Isteri yang deraka dosa besar. Besar tak besar. Siapa kata akhirat tak boleh masuk syurga? Isteri yang pejam mata keadaan suami tak senang hati. Waliyazubillah mihrum haram jannah. Anak tak usah kata godel sepak. Mak berasa hati masa Nabi Tuhan pegang lidah tak boleh mengucap. Hari ni godel. Hari ni jerekah mak. Hari ni cekik tekak mak. Hari ni godel ayah. Saya kecek umum. Maaf ibu-ibu kalau berasa hati kalau anak kita, adik-adik kita berlaku. Saya kecek adik-adik keluarga saya, adik-adik saya. Tapi adik-adik saya semua umat Muslim kal jasadil wahid innamal mu'minuna ikhwah. Tapi kenapa kita Allah Ta'ala wi terakit hidup, Allah Ta'ala wi hebat, Allah Ta'ala wi senih, Allah Ta'ala wi mudah. Dalam keadaan sekarang duk ketak Allah Ta'ala wi kita senih mewah lagi. Hai Allah, hai Rahman, hai Rahim, hai Karim, hai Halim, hai Allah. Tuhan kita hak janji dengan umat ni. Dengan sebab siapa ni? Imamul Anbiya duk teriak kerana kita. Imamul Anbiya teriak anak kita Allah kira wallahi ballahi ummati kita. Sebab tu saudara muslimat kan ibu deh, Allah wi sihat, Allah wi senang, Allah wi mudah. Hari ni kita nak bangun kita nak bangun kerja agama. Gapo hak dak berlaku tempat kita? Secepat mungkin kita kemudahan tara mana Allah Taala bagi pada kita deh. Ibu-ibu memang ada kemudahan dalam rumah tangga masing-masing, tak ada payah li. Hidup amalan dalam rumah. Baca hadis Nabi wi anak dengar, masuklah telinga. Deh mesyuarat kati ada gapo dengan suami mesyuarat. Jangan duk gaduh nak mesyuarat dengan orang luar. Kita orang Tino ni tak sesuai. Ada masalah gapo kadang-kadang masa tok si royak tok laki silap besar ni. Rusia, ada Rusia dengan tok laki. La haula wala quwata illa billah. Mesyuarat dengan orang luar. Lahano keluarga kita, lahano nak buat macam mana? Tidak. Jangan tinggal, ini sunnah. Pucuk, Allah tutup itu keberkatan. Mesyuarat dengan orang luar. Tidak. Tanya abai kita dulu. Ataupun abai kita tak tahu, minta izin dulu. Lahano ni kita tanya orang tu, kita tanya orang ni. Ni mesyuarat. Anak ko tak kena musyawarah dengan orang. Wanita musyawarah dengan abai tak tahu, tanya be di masjid lah anak amalan. Ustaz le kapung untuk email le kapung. Jangan lakoh abai sama sekali. Abai berasa hati bila nah besar orang ni. Deh, hari ni amalan rumah gapo? Bukan tahajud sampai cerah. Bukan puasa sunat setiap hari. Amalan kasih sayang dalam rumah tangga, amalan mesyuarat dengan keluarga, amalan ibadah kita nak nampak kecil-kecil ni. Besar ni amalan mesyuarat ni. Tidak Allah Ta'ala tak buat turun surah ni. Surah mesyuarat ni. Allah ajar Nabi untuk sampai pada umat seluruh dunia. Hari ni mula le rumah tangga mesyuarat dengan isteri suami, mesyuarat dengan anak. Le kampung mesyuarat dengan rakyat, dengan ahli jawatan kuasa, mesyuarat dengan mahalah. Sebab ini keberkatan, tak rugi, tak sesat orang mesyuarat. Tak rugi orang mesyuarat, tak sesat orang semaya istiqarah. Ada gapo minta pertolongan Allah, tanya Allah ni dengan semaya istiqarah. Tapi nak buat hijau mesyuarat, le kampung mesyuarat, le rumah mesyuarat. Sebab tu ibu-ibu hari ni Allah wi tengok dengan kemajuan dunia, dengan gapo seluruh dunia. Kita duduk rumah ada gimana? Tapi kemajuan tak ada gapo, jangan duk supahlah kemajuan ni. Jangan duk anti sangat, jangan duk supah sangat. Kadang supah kok kemajuan, tak ada salah gapo dia. Kita guna salah. Hari ni Allah tengok dalam rumah kita, dalam gapo kemajuan ni, kita ambil tapis tengoklah gapo atik kebaikan kita pakai. Dan jaga anak-anak ni besar ni. Dulu tak ada ni muzakarah ni, tak ada hal ni dalam muzakarah wanita. Tapi saya nak sebut sikit. Ada orang panggil jaga-jaga atik.
Orang panggil Yunai Kuapkum Dule Hokpome bagi anak-anak orang baik seru baru. Saya duduk belah budak kecil di rumah lagi, budak pelajar, budak hafizah ni. Kadang-kadang ibu bapa mai duk royak cerita Kak Zari, mai duk cerita lah. Allah tak suka budak-budak lah ni, budak kecil-kecil. Lepas tu baik kelane. Mitok tu mitok ni ada reti banyak. Kadang-kadang ada telajak kek. Tak suka kata orang ngaji agama nak mitok dengan ibu perkara-perkara yang tak sesuai. Tak usah sebut lagu apa, tapi sebab tu nak gini pada tarbiyah, jaga-jagalah. Kita tak anak nak jaga, Allah yang jaga kita. Kita kena jaga agama Allah. Allah tak berhajat pada kita, tapi Allah buat syarat. Agama kejayaan kita, siapa jaga Allah jaga. Sebab tu kita bakal bangun jaga agama ni. Ni jaga dah ni. Minggu hari ye bulan ni kita ni. Walaupun kita lama putus dah, kita duk jaga dalam rumah kita, mesyuarat taklim rumah, taklim minggu mesyuarat dengan keluarga. Hak jaga semaya tu rukun. Tapi amalan kerja sebab agama hidup dengan kerja. Sebab tu muslimah, kamu ibu, kamu jadilah kemudahan pada anak yatim, jadilah kemudahan pada suami, jadilah kemudahan untuk agama ini. InsyaAllah Allah akan bagi kemudahan pada kamu. Kamu jaga perkara ini, InsyaAllah Allah bereskan, bebaskan kita. Allah jaga lagi. Kita bakal niat belakang hari ini sebagai mukadimah. Berapa lama kita putus dengan muzakarah ni. Sebab tu saya pun jadi lebih kira nak kecik harga apa ni. Saya pun sendiri pun jadi sejuk dengan amalan ni. Tapi alhamdulillah lah, ada syura kita duk gerak, duk kacau, jadi semangat semula, duk panggil mesyuarat, tarazai, dia ada fikir sikit-sikit. Biasalah kita duduk dulu biasa 40 bulan, biasa 3 hari, biasa masa dah. Hari ni dengan keadaan kita taat pada apa ni hukuman. Bukan taat ai panggil bagi haiความร่วมมือ dengan kerajaan hukuman ratban. Gitulah. Siapa jaga tu molek sepufuk kita duk jaga ni lah. Allah Taala wi kemudahan, Allah Taala tak wi sia-sia. Seolah kata kita duk lek kerja juga. Jaga ni lek kerja juga. Sepuluh hari ni kita nak mesyuarat cara umum. Ramai tak boleh kita mesyuarat mudah-mudah. Tu orang jaga. Nak keluar tak boleh sepuluh dulu. Keluar duduk di rumah. Ni orang jaga. Nak keluar tak boleh. Rumah tak ada. Sejik tak ada. Balasah tak ada. Tapi duk cari-cari. Tu kerja. Orang duk cari agama dah tu. Cari nak menghidupkan agama. Tak sia-sia. Hak tak senyap tak cari langsung. Tak apa. Tunggu. Bila tak apa. Tak duk gaduh. Hademu. Kita duduk buat kita. Tak tanya khabar kampung, amalan hari, amalan masjid, amalan minggu. Orang panggil tak ada guna otak langsung untuk agama. Tak ada guna rank, masa, harta langsung. Sebab tu hari ni, sekadar mana kita boleh buat kawan ibu muslimah. Hak boleh buat cirak-cirak, mesyuarat, taklim dalam rumah, hak ni cirak boleh buat. Hak lain lagi tu mengikut punam, mengikut pemimpin, mengikut syura kita lah. Tengok ada elak kampung lah. Ibu-ibu hak mari hari ni, saya nak kecek hak ni hari ni. Sebab besar, mukadimah puca kita nak pergi kepada dunia. Seluruh alam dunia akan maju mulai daripada rumah. Nabi rahmatul lil alamin. Kena tak mari Thailand. Kena tak pergi Amerika. Nabi duduk Mekah dan Madinah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mula daripada rumah dia, betuk wanita, fikir, usaha, gerbek, anak, cucu, menatu, tok tua dan sahabat, hatta sahabat kepada Yemen, hatta pergi Urdun, hatta bertaburai dalam dunia. Sampai hari ni hidup bergerak. Yaman kepada Indo, Indo kepada Fatani Darussalam, Fatani Darussalam kepada bertaburai dalam dunia. Sebab tu ibu-ibu hari ni mula dari rumah kita. Kalau kecek kaca luar lagi kita tak nampak. Ulama wik kita kerja dan cara usaha ni dunia dah. Mula dalam rumah kita tapi otak kita fikir tawajuh, niat kita seluruh dunia. Moga-moga kita niat belaka insya-Allah Lepas tu tarazah markah ni, duk mesyuarat lah ni. Ni amalan harian mesyuarat dalam rumah, masjid hak boleh buat tu. Lepas tu minggu kalau ada kawasan kita kawasan sini hak boleh buat tu, alhamdulillah. Hak tak boleh lagi kena cari, kena usaha, kena bincang semua. Dan yang kedua, takazah hak mana keluar. Learning kawasan kita payah, susah sikit. Rumah pun kalau mastura tu, dia tak payah mana. Semua orang jatuh nak duduk rumah payah. Allah Ta'ala buka jalan kita boleh keluar panjasa lagi. Ada istimewa, ada jur di Pakistan. Bulan sebelah. Lebih kurang hak mula-mula ni 5 dan 7 tarikh. Siapa dia ada pasport, usaha visa, dia boleh pergi keluar 40 bulan pun boleh. Sebab negeri Pakistan ni dia bebas, open lah ni. Tempat dia menyakit tak ada. Besok ada, dia buat macam mana jadi tak ada. Dengan amalan saya dek kecil ni.
dengan amalan. Yo jaga matrakan kerja gapo je jaga, tapi amalan tak tinggal. Gapo istighfar Nabi Yunus. Hak mesyuarat di markah dia. Semua orang kerja agama muslimin muslimat semua ni obeh gi orang tino duk tahjadah wasbah duk tangi. Wak kerja dapur gapo duk tangi. Gapo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebanyak-banyak dia selesai ngah hak ni. Hak ni ulama dia royak lah. Syura dia di Pakistan royak kata selesainya wikrit keadaan Pakistan dengan istighfar Nabi Yunus. Sebab tu dia buka tahun ni bulan 11 ni, dia buka untuk negeri mana hak buka hak boleh pergi lah. Silakan untuk keluar 44 bulan deh. Muslimah kan ibu, kamulah yang bagi kemudahan tarik anak yatim dan bagi sokong abai-abai kita moga-moga boleh wi masa di luar negeri walaupun negeri kita tak bebas sangat. Tu tubik luar negeri Allah bagi kemudahan. Kita niat belaka di hari ni deh. Moga-moga Allah bagi kebaikan pada puak kita semua hak mari. Sekadar ni saja hari ni deh. Satu saya nak doa sikit belum ni nak wita razasa lagi malam ni maghrib deh. Di musalla kita ni balasah kita maghrib ni ada muzakarah pula untuk orang yatim. Bagi hak duduk dekat-dekat ni lah kita boleh buat peripun ni. Royak Kaabah klik ni, royak Kaabah pula mari buat peripun ni. Kalau hak jauh tak ada arah lah. Hak dekat-dekat kita kawasan dekat belakang kita kira lah jangwak ni dah. Dekat belakang kita ada muzakarah malam ni di masjid di musalla. Moga-moga kita semua bakal jadi asbab terbukanya Allah bagi kemudahan. Kita bukan hack code. Kita bukan nak lakoh une-une, tapi kita nak give jalan sekadar boleh buat. Allah tahu. Sebab tu kita cari saja pun masalah kerja agama. Tak boleh buat lagi. Tak boleh keluar lagi. Orang tino duk fikir nak buat minggu tak boleh buat lagi. Tu kerja dah. Moga-moga kita semua duk lagi kerja deh. Saya nak doa sikit atas pengorbanan kaum ibu hak mari amal hari ni. Moga-moga tak ada tangis amin bersama saya insya-Allah. Qadar tu saja takazar ni dua perkara hidup amalan umum, syarat dan keluar depan kita ju istimak di Raywin Pakistan. Belas 567. Dia usul dia buat kita nak pergi ramas apa dulu tak boleh tapi kita mesyuarat lah. Saya royak ni sebagai takazar tapi kita mesyuarat lah bagi kemudahan pada abai kita dan abai kita pergi mesyuarat di markah di mana. Moga-moga Allah terima puak kita semua boleh kerja agama berterusan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama ta'aluhu wa salli ala Muhammadin kama ta'aluhu faf'al bina kama ta'aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah peripun muslimah kami yang segelintir ini asbab hidayah untuk umat seluruh dunia, ya Allah. Lebih-lebih lagi diri kami sendiri hak mari buat peripun hari ini, ya Allah. Selesailah segala masalah kami dengan amalan kami peripun ini, ya Allah. Memang ini pun satu amalan keluarga, aku tak tahu ya Allah keluarga mana yang ada masalah. Ada setengah tu keluarga duk lagi kesakitan, ya Allah. Dengan adik-beradik mereka duk tak ada tangis, sembuhlah secepat mungkin. Ada di segi ekonomi, di segi duit pitih, di segi lekat hotel, ya Allah. Memberes, membebas, kamu tolong semua, ya Allah. Ada di segi masalah hati, masalah sakit hati, masalah tak senang hati, ya Allah. Semua halat keadaan daripada Engkau, ya Allah. Buailah selumbar hati buat kami semua. Buailah keadaan gelisah tak senang hati kami semua. Moga-moga doalah jaga redha Engkau, ya Allah. Ya Allah, hari ni buat kami mari tak ada tangan nak minta pertolongan, ya Allah. Kami tak ada arah nak mengadap dengan siapa dah, ya Allah. Hari ni hanya kami duk belajar latih hati kami bila lekat dengan Engkau, ya Allah. Sikit sebanyak kami duk tak ada ni, ya Allah. Hati siapa hak bulat dengan aku tupai sore, ya Allah. Aku tupai sore. Kuburkanlah doa aku hari ni, kuburkanlah majlis aku hari ni, ya Allah. Ya Allah, setengah keluarga kami anak-anak duduk dalam cuti sekolah, kadang-kadang tak ada nak jaga di rumah, ya Allah. Mu tolong jaga sendiri, ya Allah. Yang mana berlaku di kawasan kami, anak dia telah hilang daripada rumah sekarang lah ni, tak jumpa. Jaga Zumida kami, jaga semua orang kerja agama, ya Allah. Ya Allah, mu maaf, ya Allah, mu maaf pada puak kami semua. Warga mana ada selisih faham, pucuk besar hari ni. Selisih faham, satu selisih faham, asbab rezeki ditutup, asbab keberkatan, ya Allah. Memang besar orang tak nampak tengok. Ya Allah, keluarga mana ada selisih, musulah kembali. Musulah kembali. Jangan ada selisih faham lagi, ya Allah. Sebab rusak besar dalam masyarakat, ya Allah. Nampak je main-main, ya Allah. Keluarga mana ada anak kerah mata, ada anak yang tak taat, ya Allah. Lembut hati anak-anak mereka boleh taat,
doa. Keluarga mana hak ibu bapa kasar dengan anak tak ada hikmat, anilah hikmat ibu bapa kepada anak. Keluarga mana yang suami kasar dengan isteri, ya Allah bagilah akhlak yang mulia pada suami supaya lemah lembut dengan isteri. Keluarga mana yang isteri tak taat, kasar dan deraka, oh Allah kesialah pada keluarga puak kami, lembutkan hati-hati keluarga masing-masing. Isteri boleh taat, suami boleh lemah lembut dan hikmat dengan anak dan isteri. Allah pemimpin juga ya Allah, hari ni duduk dalam hara-hara tak tahu nak jaga macam mana, kadang-kadang habis dah semangat ya Allah. Bagilah himmat dan kekuatan kepada pemimpin kami semua yang beriman ya Allah. Hari ni mengumpul kami di tempat yang mulia kerana agama, di madrasah, di sekolah budak-budak belajar agama. Ya Allah akhirat kumpul pula, aku seorang jangan tinggal. Hari ni membawa aku mari setiap tempat, membawa aku pergi belakang kerana agama. Akhirat membawa pula ya Allah, mempimpin pula, jangan tinggal aku, jangan terlupa. Hei Maulah, hei Malik, hei Hanan, Manan, Jabbar, Ghaffar, ya awal al-awalin, ya akhir al-akhirin. Jangan jadi sedih warak kejap aku ya Allah. Lama dah aku kecek ya Allah, tapi diriku banyak lagi tak sebenar, banyak lagi kesilapan. Oh Allah, oh Rahman yang punya sifat hakiki, zat hakiki, pemurah kasih saya. Kesiaplah pada umat kezameh, kesiaplah pada puak kami semua ni ya Allah. Aku tak ada nak minta gapo, aku nak minta redha ya Allah. Mu redha puak kami dunia akhirat. Keluarga mana duk berlaku kesusahan, baik di segi rezeki, baik di segi kesakitan. Oh Allah, bagi selesai cepat mungkin, bagi mudah-mudah ya Allah, bagi mudah pada ya Allah. Hari ni duk hospital, rumah basana di mana-mana tempat duk lek uji ya Allah. Siapa mu kuasa ya Allah, setiap hari daripada Engkau ya Allah. Baik penyakit, baik benda tak nampak tengok, semua duk tupai mu belaka ya Allah. Lebih lagi aku makhluk yang doa sekali dalam makhluk hak mu jadi ya Allah. Apakah lagi di segi iman aku ya Allah. Kalau dunia ni aku tak boleh selesai lagi dengan amalan, dengan iman aku, akhirat aku nak tupai macam mana le kubur aku ya Allah. Kalau mu tak beli, mu tak buat kira, hari ni amalan aku tak kesal lagi, amalan aku tak boleh tupai lagi ya Allah. Bagilah kuat iman amal buat kami semua, istiqamah dan ikhlas dan istiqlal pada buat kami dengan kerja agama. Oh Allah, mu dengar, mu nampak, mu tengok ya Allah. Kubur tangan siapa mu kena, kubur amin siapa mu kena ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum.